Okey, dah rakam. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Ustaz Hamdan selaku Guru Pendidikan Islam bagi Kelana Universiti hari ini. Okey, dan kepada murid-murid di Universiti yang alhamdulillah berjaya peluang untuk join Google Meet kita untuk sesi PDPR kita hari ini insya-Allah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana dapat join dan terima kasih kepada Ustaz dapat bersama kita pada hari ini. Okey, dan pertamanya kita seperti biasa sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Okey, boleh baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, sebelum saya nak mulakan, suara saya jelas tak? Boleh dengar tak? Suara saya jelas tak? Boleh respon tak? Boleh kan? Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, sebelum kita masuk pada tajuk kita hari ini, pertamanya saya akan tunjukkan satu video tentang pelajaran kita. Jadi saya nak kamu tengok video ni dan perhatikan elok ya. Apa tajuk? Kamu boleh teka apa tajuk, agaknya tajuk kita pada hari ini. Okey, kejap. Okey. Video ni pasal pelajaran kita hari ini. Mungkin dia agak kurang jelas sebab dia punya grafik dia memang low. Okey. Banyak lagi tu promo. Tapi yang nampak 3 saja. Yang lain simpan dia. Ayam ada bawa. Ada tu, ada. Ni ayam sembelih ke ayam gelik motor ke? Ayam sembelih tu. Kalau percaya ni saya mulailah. Mulai tu. Jangan keperanjat ha. Wahai Mambang, tolong standby, rezeki kita sudah sampai. Aku ulu, kau capai, tinggalkan jangan selesai. Pulut dekat. Ni Datuk. Ini dia. Pulut ada. Aku titin, tunggangan cong. Telur putih halal bulanku je. Kalau tak tinggal sedikit, aku tak dapat, aku menjerit. Okey. Alhamdulillah saya dah tayangkan. Jadi siapa boleh sebutkan kepada saya? Rasanya pernah tengok tak? Adegan ni dalam cerita apa agak dia? Siapa yang pernah tengok cerita ni? Cerita ke? Ni cerita apa? Ada yang boleh jawab tak ni cerita apa? Ataupun ni adegan dari filem apa? Ada siapa yang boleh jawab? Okay, tak ada ke? Bomoh. Dan apa yang kamu boleh tengok daripada video tu? Apa bomoh? Siapa jawab tu? Bomoh. Fadli. Fadlian, bagus, bomoh. Jadi kita tajuk hari ni kita nak cakap pasal bomoh. Jadi kalau kita cerita pasal bomoh ni, sebenarnya adegan tu daripada filem Doremi yang diarahkan oleh P. Ramlee. So dia tengok ada seorang bomoh ni, dia tengah buat satu asap semua. Dan ada pelanggan dia ni minta tolong kat bomoh tu untuk jadi apa? Untuk minta sesuatu lah. Dengan bagi apa? Ada makanan tadi kan? Ada makanan. Dan kalau kamu pernah tengok filem tu, dia ada bagi makanan, bagi duit dan sebagainya. Maksudnya dia ni percaya kat bomoh tu
Yang bomoh tu boleh tolong dia. Tapi sebenarnya bomoh tu penipu lah. Kalau kamu tengok cerita tu, bomoh tu penipu. Dia ada kawan-kawan dekat belakang yang Piramli semua tu kan. Jadi untuk hari ini kita akan cerita pasal syirik merosakkan akidah. Silap. Yang akidah tu mungkin tak cukup tulisan, minta maaf. Syirik merosakkan akidah. Jadi syirik ni salah satunya ialah contohnya bomoh lah. Sebab apa bomoh? Jadi bomoh ni kalau kamu tahu, okey, siapa tahu bomoh tu buat apa? Siapa yang tahu? Boleh jawab, bomoh tu buat apa? Bomoh ni apa kerja bomoh ni? Siapa yang tahu? Siapa boleh jawab? Bomoh. Bomoh ke dukun ke? Apa dia? Fahri Fairuz? Ya? Santau orang. Pandai. Santau orang. Satunya bomoh ni santau orang. Ada lagi yang boleh jawab? Bomoh ni apa kerja dia? Santau. Santau tu benda baik ke benda jahat? Benda jahat. Pandai benda jahat. Sebab santau ni kita menyakitkan orang lain kan. Sebab tu kita merosakkan orang lain kan. Jadi itu adalah syirik. Syirik ni salah satunya lah bomoh lah. Kalau syirik ni contoh lain dia ialah kita menyembah berhala dan macam-macam. Tapi kamu mesti tak tahu maksud syirik kan. Syirik ni apa? Apa maksud syirik ni? Apa sebenarnya syirik ni? Inilah tajuk kita hari ini, iaitu tajuk akidah, iaitu tentang syirik. Dan objektif untuk hari ini saya harap kamu semua dapat menerangkan maksud syirik yang pertama, dan yang kedua dapat menyebutkan hukum syirik ni berdasarkan dalil yang diberikan nanti, dalil naqli, iaitu dalil daripada ayat Al-Quran. Dan yang ketiga dapat mengetahui dan menyebut dan menyatakan jenis-jenis syirik dan contoh yang menyebabkan pada syirik tersebut. Okey, itu adalah pelajaran kita pada hari ini, iaitu topik akidah. Apakah itu syirik? Nur Adilah. Ada ke Nur Adilah? Nur Adilah? Ya Ustaz. Nur Adilah tak ada ya? Boleh bacakan tak Nur Adilah? Apakah itu maksud syirik? Syirik ialah perbuatan Ni yang tertera di sini. menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan iktikad, perkataan dan perbuatan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Nur Adilah. Sangat bagus. Cuma yang tu sebutan Allah SWT tu bukan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah maksudnya SWT, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksud syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan syirik ni boleh berlaku sama ada dengan iktikad, perkataan dan perbuatan. Okey, maksud menyekutukan Allah ni maksudnya kita ataupun perbuatan ni dia maksudnya kita ni percaya ada sesuatu yang lebih kuat daripada Allah, ataupun kita percaya dengan makhluk. Maksudnya kita menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Kita meminta tolong, bahawa macam kita percaya kepada Allah. Contoh kita ni menyekutukan Allah kan. Maksudnya kita ni takut benda lain sama dengan kita takut kepada Allah. Maksudnya kita percaya benda lain tu lebih kuat macam kita percaya ni Allah lebih kuat. Dan itulah maksudnya. Maksudnya orang yang melakukan syirik ni, dia ni akan rasakan ada sesuatu makhluk Allah ni, makhluk beliau apa yang diciptakan Allah ni lebih kuat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu sendiri. Dan syirik ni dia boleh berlaku sama ada dengan iktikad, iaitu iktikad ni macam kepercayaan kita ataupun hati kita sendiri. Maksud kita fikir macam tu pun boleh berlaku syirik. Dengan perkataan kita, apa yang kita ucapkan itu sendiri boleh berlaku syirik. Dan perbuatan kita, perbuatan tu kita macam tadilah, kita pergi kepada bomoh dan sebagainya. Dan contoh syirik-syirik yang ada kat zaman sekarang ni, yang paling ketara untuk perbuatan ialah kita pergi kepada bomoh lah. Bomoh kan, sebab apa? Bila kita minta tolong kat bomoh tu, macam kita nak minta tolong kita je dia jadi kaya kan. Maksudnya macam kita percaya bomoh tu boleh buatkan kita jadi kaya lebih pada Allah yang boleh buatkan kita lebih kaya. Itulah maksud syirik. Maksudnya itulah maksud dia. Dan contoh lain, kalau zaman Nabi dulu, macam kita zaman Nabi ada yang menyembah berhala kan.
Maksudnya kalau kita sembah berhala ni, maksudnya kita percaya patung berhala yang disembah tu lebih kuat daripada Allah, boleh bantu kita sama ada nak berikan rezeki dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh syirik. Okey, kita tengok yang seterusnya. Dalil syirik. Baiklah saya akan bacakan yang Arabnya daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Okey. Afifah Syazana, boleh bacakan maksud pada dalil ini. Maksudnya tu. Afifah Syazana ada? Afifah Syazana. Ke dah terkeluar mic? Afifah Syazana ada? Okey, kalau tak ada, Fahri Fairuz. Fahri Fairuz. Dengar suara saya tak? Ke tak jelas? Ke saya lag? Fahri Fairuz boleh bacakan tak maksud tu? Ya. Okey, boleh bacakan? Maka janganlah kamu Okey. bahan lain Allah dan kamu sangat mustahil. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Fahri Fairuz. Tapi tak apa, lain kali kamu kuatkan sikit suara kamu tu, tak apa. Mungkin kamu ada masalah tak apa. Dan maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Maksud daripada dalil ni, Allah sebut janganlah kita semua ni, manusia ni, membuat sembahan. Maksudnya kita menyembah. Maksudnya kita berdoa kepada dia, minta pertolongan dan sebagainya selain daripada Allah sedangkan kamu mengetahui. Jadi Allah melarang kita membuat sembahan selain daripada Allah dan khususnya kepada patung lah. So zaman Nabi dulu, ada sebelum Nabi berdakwah ni kan, masyarakat kota Mekah ni dia menyembah berhala. Dan berhala-berhala ni penduduk Mekah ketika itu, penduduk Quraisy Mekah ketika itu meletakkan berhala tu di sekeliling Kaabah kan. Ada Lata, Uzza. Dan setelah itu Allah pun tegur, meminta Nabi ni menyampaikan dakwah dengan janganlah menyembah berhala tu. Itu adalah perbuatan syirik. Dan seperti kita tahu, perbuatan syirik ni salah satu dosa paling besar antara 76 dosa-dosa besar yang dicatatkan dalam kitab. Saya lupa kitab apa. Itu adalah salah satu dosa besar. Dan daripada dalil syirik ni, apakah hukum dia? Okey. Fadlian, boleh bacakan tak hukum syirik ni apa? Hukumnya. Hukumnya Fadlian adalah ada haram Fadlian. dan dikategorikan sebagai dosa yang paling Nur besar. Fadlian. Ya. Okey, alhamdulillah. Terima Ada, kasih Nur Ustaz. Fadlian, sangat bagus. Okey, bagus. Terima kasih Fadlian. Okey, masuk hukum syirik. Okey. Hukum syirik ni ialah haram. Sebab apa? Allah melarang. Sebab daripada dalil ayat Al-Quran tadi, Allah kata apa? Janganlah kamu mengadakan sembahan. Maksudnya janganlah. So Allah tegaskan benda tu jangan buat. Maksudnya haram lah. Sebab apa? Dia dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Sebab syirik ni adalah dosa-dosa yang paling besar. So kita ada banyak dosa-dosa besar. Dan syirik ni adalah dosa yang paling besar dari kalangan 76 dosa besar yang dicatatkan oleh ulama'. Saya lupa nama ulama' tu dalam kitabnya. Jadi kalau kamu nak buat syirik ni, janganlah kamu buat syirik. Contohnya nak sembah berhala tu dan bomoh dan sebagainya. Okey, kita tengok ada jenis syirik. Okey. Aisyah Sofia tadi ke? Aisyah Sofia ada baca ke tadi? Aisyah Sofia? Ada. Okey. Aisyah Sofia bagus, ada. Okey, kejap ya. Okey, syirik ni dia ada dua jenis. Syirik jali dan syirik khafi. So kita nak tengok apa syirik jali ni dan syirik khafi. Okey, Aisyah Sofia boleh bacakan pengertian syirik jali? Boleh. Okey, terima kasih Aisyah, boleh bacakan? Pengertian syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa.
Syirik jali Okey. dikenali juga dengan syirik besar. Okey, bagus Aisyah Sofia, sangat bagus. Okey, syirik jali ni kita mengaku, kita percaya ada wujudnya Tuhan lain yang lebih besar daripada Allah. Seperti kita tahu kalau kita agama Islam ni, kita ni Tuhan kita satu je kan? Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita percaya ada Tuhan lain, macam contohnya agama lain lah kan, maksudnya itu adalah perkara syirik lah. So dia perkara dosa besar. So syirik jali itulah dosa yang atau syirik yang besar, jali. Jali tu maksudnya daripada Arab itu jelas. Jali tu jelas, besar. Itulah maksud syirik jali. Dan kita tengok apa contohnya atau perkara yang boleh bukan syirik jali. Okey, Afifah Syazana tadi ada ke? Afifah Syazana dah ada ke belum? Afifah Syazana. Kalau tak ada, Nur Adilah lah baca. Nur Adilah. Nur Adilah ada? Nur Adilah? Hello, Nur Adilah? Syirik. Okey. Bacakan. Contoh syirik jali ialah menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Nur Adilah. Okey. Tak apa, nanti saya minta kamu baca. Okey, contoh syirik jali ialah menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Itulah contoh dia. So zaman dulu kan ada yang sembah berhala, Lata, Uzza, itulah syirik jali. Sebab dia jelas-jelas kita nampak yang dia ni membuat pertolongan atau minta pertolongan, percaya benda lain tu lebih kuat daripada Allah. Dan kalau kita ni minta doa, pertolongan daripada kubur, orang mati dan selain daripada Allah. Itulah contoh syirik jali. Contoh zaman sekarang ni kalau kita tengok filem-filem kan, ada yang cerita pasal ada orang ni dia main nombor. Suatu dia main nombor ni, dia pergi kat bawah pula, pergi minta pertolongan, dia pergi kubur orang mati, dapatkan nombor dan sebagainya. So itulah contoh syirik jali. Syirik jali, syirik besar, jali jelas. Maksudnya kita jelas kita nampak dia tu pergi, perbuatan dia tu meluru ke arah syirik, perkara yang lebih kuat daripada Allah. Itulah syirik jali jelas. Okey, boleh faham ya untuk syirik jali. Okey, syirik khafi tadi siapa? Apa? Afifah Syazana tadi ada ke? Afifah Syazana? Syirik. Ada ke? Ada. Boleh dengar? Boleh bacakan Ada, maksud Ustaz. syirik khafi. Boleh bacakan? Ada. Boleh tolong bacakan? Ada. Boleh tolong bacakan? Ni pengertian syirik khafi. Syirik kufri ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang pengertian syirik kufri. Syirik kufri ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Okey, bagus. Afifah Syazana sangat bagus. Itulah maksud pengertian syirik khafi. Ialah kita ni tak meletakkan Allah sebagai sesuatu yang mutlak, sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang kita percaya dalam niat ketika beribadah ataupun melakukan suatu perkara. Maksudnya kalau syirik khafi ni kita niat dalam hati kita je. Perkara tu boleh bawa kepada syirik khafi. Okey, mungkin kamu tak faham, kita akan tengok contoh atau perkara yang menyebabkan syirik khafi. Okey, Fadlian, boleh bacakan contoh syirik khafi? No, Fadlian. Nur Fadlian? Melakukan suatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. 2. Melakukan ibadah kerana mahu pujian. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Nur Fadlian. Jadi itulah contoh syirik khafi. Contoh pertama kita ni riak. Maksudnya kita nak buat satu benda tu bukan kerana Allah.
Ta'ala. Tapi satu benda tu contoh paling mudah ialah ibadah. Contohnya solat kita. Contoh kalau kita solat, kita patutnya kita niatlah kerana kita nak solat ni sebab kita nak melakukan atas perintah Allah kan. Tapi sebab kita solat ni sebab apa? Kita takut kalau kita kena marah ke. Kita solat tu semata-mata nak takut kena marah ataupun sebab riak ni nak tunjuk ke orang yang kita ni solat. Sebab solat kan perkara baik. Dan kita solat ni just kita nak tunjukkan ke orang yang kita ni solat dan kita akan rasa riak. So bila kita rasa kita buat satu perkara tu bukan atas kerana kita buat kerana Allah Ta'ala, masa itulah timbulnya syirik khafi, syirik kecil. Maksudnya kita just dalam hati, maksudnya kita tak jelas lah syirik tu. Tapi dia berlaku syirik sebab kita ni niat kita bukan kerana Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita buat ibadah tu kerana kita nak pujian. So bila kita buat, contoh kita nak buat ibadah, contoh kita nak derma. Paling mudah kita derma kan. So kita derma tu, kita nak orang nampak kita derma tu. Dan kita derma tu bukan kerana Allah, kita nak bantu orang yang kita derma, dan bukan kerana Allah Ta'ala kita nak orang puji kita. Itulah syirik khafi. Kita akan berlaku syirik dan kita akan rasa riak dan bangga kerana kita derma, maka timbullah rasa riak tu dan kita akan berlaku syirik khafi. Syirik kerana niat kita, kepercayaan kita yang salah kerana kita buat satu ibadah tu bukan kerana Allah. Jadi itulah contoh syirik khafi. Dan untuk syirik khafi ni pada zaman sekarang memang selalu agak kita panggil apa, sesuatu yang sukar kita nak hindarkan. Sebab apa, perkara ni kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita kadang kita tengah solat kan, tengah solat tengah derma, tiba kita rasa orang ni nampak lah, aku okey lah, aku rasa aku bagus lah, aku derma, aku solat ni. Maka timbullah rasa yang buatkan kita rasa bangga dan riak tu. Itulah sebab kita terkena terbuat perkara syirik khafi ni. Maka hati-hatilah kita dalam melakukan ibadah. So kita kena tanamkan niat kita ni betul-betul kita derma, kita ibadah, kita solat, kita puasa dan sebagainya bukan kerana orang atau bukan kerana manusia, bukan kerana pujian, tapi kerana kita buat kerana atas perintah Allah dan ingin mendapatkan keberkatan dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah maksud syirik khafi. Jadi semua boleh faham tak apa jenis syirik jali dan syirik khafi ni? Boleh tak? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Fari Fairuz, Nur Adilah, Aisyah Sofia, Fadlian dan Afifah. Okey ya? Ada. Okey, alhamdulillah bagus. Okey. Okey, sebelum kita ni kita akan main sedikit permainan. Kejap ya. Sebentar. Jadi itu rasanya untuk hari ini. So saya harap kamu boleh tahu yang pertama tadi apa? Maksud syirik tadi. Maksud syirik tadi iaitu kita menyekutukan Allah sama ada dari segi iktikad, perbuatan ataupun perkataan kita. So iktikad tadi kan okay, niat kita lah. Dan yang kedua kita kena tahu hukum syirik tadi apa? Hukum syirik apa? Apa hukum syirik tadi? So, apa haram, tadi hukum syirik? Haram. Haram. Sebab apa haram? Sebab daripada dalil Al-Quran tadi Allah melarang kita menyembah berhala. Iaitu Allah melarang kita percaya ada sesuatu yang lebih kuat daripada Allah, minta pertolongan selain daripada Allah. So Allah larang, maka perkara itu jatuh haram. Dan dosa syirik inilah dosa yang paling besar daripada 76 dosa besar yang telah dicatatkan oleh ulama kita dalam kitabnya. Saya lupa nama ulama tu, kejap saya cek. Ulama tu ialah Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Qabair. Dan ada satu dalil ni saya lupa nak letakkan di mana dalam surah An-Nisa ayat 48. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik yang mempersekutukannya. Allah tak akan ampunkan, tak akan maafkan, tak akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu. Dan sesiapa yang dikehendaki menurut aturan syariatnya dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. So maksudnya Allah ni dosa syirik ni dosa besar dia sampai Allah tak ampunkan. Takkan kalau kamu bertaubat pun Allah tak akan ampunkan dosa syirik ni
Tapi atas kehendaknya sendiri, atas rahmatnya, jika Allah nak ampunkan, Allah akan ampunkan. Tapi Allah dah cakap dalam Quran, Allah tak akan ampunkan. Sebab apa? Dosa ni ialah dosa yang paling besar, syirik ni. Sebab apa? Kita ni percaya Allah ada sesuatu yang lebih kuat daripada Allah. Kita percaya ada Tuhan selain Allah. So benda tu sangat melampau lah dalam kalau agama Islam lah. So itulah maksud dari syirik. Kita mempersekutukan Allah. Okey, untuk kuis tu Allah tak adalah, tak apalah. Tak apa, untuk kuis tu tak apa. Dan saya harap tadi kamu tahu dua jenis syirik tu. Okey, apa tadi dua jenis syirik tadi? Boleh sebutkan balik dua jenis syirik tadi? Syirik kofi. Okey, alhamdulillah. Bagus. Syirik jali dan syirik khafi, Nur Fadlan, bagus. So syirik jali ni syirik yang jelas, syirik yang besar. Iaitu kita mempersekutukan Allah, kita sembah berhala, kita percaya ada Tuhan selain Allah. Itulah syirik khafi jali. Syirik yang jelas, iaitu berdasarkan perbuatan kita. Dan syirik khafi ni maksudnya kita percaya dalam niat kita ni ada sesuatu yang lebih mutlak daripada Allah. Kita percaya ada sesuatu yang lebih kuat daripada Allah, daripada hati kita, daripada ibadah kita lah, buatan kita. Maksudnya kita buat ni bukan kerana Allah ibadah itu. Contohnya kita riya ataupun kita buat satu ibadah tu sebab apa? Kita nak satu pujian. So itulah syirik khafi, syirik kecil ataupun syirik yang tidak jelas. Okey, rasanya itu sahaja untuk hari ini. Alhamdulillah untuk akidah sampai jenis dulu. Nanti jika ada masa untuk minggu depan kita akan sambung kepada kesan dan sebagainya. Okey, boleh semua? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak murid-murid 5 bestari? Tak ada. Okey, sebelum kita nak tutup, boleh kita tanggal gambar dulu. Boleh buka kamera, kita nak tanggal gambar. Okey, yang boleh buka kamera lah. Kalau yang tak boleh tu tak apalah. Yang boleh buka kamera, boleh buka kejap. Saya nak tanggal gambar. Tadi siapa yang keluar ni? Fahri Fairuz eh? Keluar tak apa. Boleh buka kamera? Okey. Okey, bagus. Nur Fadlan tak boleh buka dengan Aisyah Sofia tak boleh buka ke? Tak apa. Tak boleh buka tak apa. Okey, tak apa. Okey, Afifah Sasana boleh. Nur Adilah boleh buka tak? Okey, tak apa, saya tak gambar dulu lah. Okey, pandang kamera 1, 2, 3. Okey, sudah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi nanti kamu buat latihan yang worksheet saya hantar tu dan isikan dalam yang mana boleh isi. Dan dah siap latihan, boleh hantar kepada saya markah tu. Dan kamu boleh rujuk juga buku teks. Tadi ada saya bagi buku teks digital kalau kamu tak ada buku teks lah. Jadi buku teks digital tu jika kamu tak boleh buat latihan tu. Okey, insya-Allah itu sahaja. Sekian, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Nur Fadlan, Aisyah Sofia, Fahri Fairuz dah terkeluar, Afifah Shazana dan Nur Adilah kerana dapat join meet ni. Okey, itu sahaja.